Mohon perhatian kepada semua hadirin, diminta untuk bersedia kerana webinar kita akan bermula sebentar sahaja lagi.
Sebelum webinar bermula, diharapkan hadirin dapat membuka kamera di dalam Google Meet serta memastikan audio dalam mood senyap supaya tidak memberi sebarang gangguan ketika webinar berlangsung. Sekiranya terdapat sebarang masalah untuk mengakses masuk ke dalam Google Meet, sila berhubung dengan ahli jawatankuasa yang bertugas. Para hadirin diingatkan agar mengisi link kehadiran di ruangan komen. Bagi para peserta yang baru sahaja masuk, jangan risau, pendaftaran masih dibuka. Link kehadiran akan diberi pada bila-bila masa sepanjang program ini berlangsung. Kerjasama daripada para hadirin amatlah kami hargai. Terima kasih. Selamat petang dan selamat sejahtera. Seperti yang kita lihat, para peserta sudah masuk ke dalam Google Meet kita pada petang ini. Maka izinkan saya untuk memulakan program ini. Hadirin diminta untuk terus bersedia bagi menyanyikan lagu Negaraku, Ibu Kandung Suluh Budiman dan Seabad Suluh Budiman. Ibu Kandung Suluh Budiman, Obor di malam gelap, Bina budi penyebar tekad, pancaran semangat warga. Ibu Kandung Suluh Budiman, Ibu pujaan kami yang berjasa pada masyarakat, hidup gagah berani. Ibu Kandung Suluh Budiman, dengarlah sumpah sumbangsi dan suci. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Telah tercipta sebuah sejarah, kehebatan gedung ilmu yang indah, sehingga melonjak tamadun dunia, menjadi lanskap yang sempurna. Di sini berpulang segalanya,
sebutan dunia. Telah tercipta sebuah sejarah, kehebatan gedung ilmu yang indah, sehingga melonjak tamadun dunia menjadi lanskap yang sempurna. Pasti harmoni tercinta berseri bersinar selamanya. Salam seabad, suluh budiman, mendidik anak-anak bangsa dengan ilmu di dada. Salam seabad, suluh budiman, nama menjadi sebutan. Salam seabad, suluh budiman, mendidik anak-anak bangsa dengan ilmu di dada. Salam seabad, suluh budiman, menjadi sebutan dunia, menjadi sebutan dunia. Suluh budiman bersinar selamanya. Bersinar selamanya. Selamanya. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama menghadirkan diri ke webinar pada petang ini. Selamat datang ke webinar Jom Belajar Asas Bahasa Iban, Anjuran Pelajar ISMP Reka Bentuk dan Teknologi semester kelima. Untuk pengtuan sidang hadirin sekalian, webinar Jom Belajar Asas Bahasa Iban diadakan bertujuan untuk memenuhi syarat bagi subjek KPG 3013 Insan Guru Profesional. Hadirin sekalian, bahasa Iban merupakan salah satu bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Iban di kawasan pedalaman, daerah kecil selain komuniti Iban di bandar. Bahasa Iban mula dikomentasikan pada 1983 menerusi buku Sistem Sepil Jaku Iban. Tetapi sistem ini diubah kepada atau Sepil Jaku Iban pada 1995 sebelum menjadi Sistem Jaku Iban di sekolah pada tahun 2007 yang digunakan sehingga kini dan dikenali sebagai buku hijau. Kini penggunaan bahasa Iban semakin meluas sehingga ke peringkat menara gading. Seterusnya, masa yang ditunggu oleh para peserta kita iaitu kita akan bersama-sama menyaksikan video teaser yang telah disediakan.
Ya, itulah tadi video teaser yang telah disediakan oleh AJK Pelaksana. Jadi izinkan saya untuk memakai dua bahasa iaitu bahasa Malaysia dengan bahasa Iban. Nama berita kita semua. Nama berita kita semua menanyakan kabar. Apa kabar kamu semua? Sila respon sikit untuk para peserta kita. Baik. Baik, sihat. Okay. Kabar baik, Wi. Okey, mantap semua. Baiklah, untuk pengetahuan para peserta, kita akan mempelajari 4 unit pada webinar pada kali ini. Ada 4 unit, iaitu unit pertama, memperkenalkan diri dalam bahasa Iban. Unit kedua, ungkapan harian dalam bahasa Iban. Unit ketiga, keluarga dalam bahasa Iban. Dan unit keempat, makanan dan minuman. Ya, selamat datang ke webinar Jom Belajar Asas Bahasa Iban. Jadi bakal ke sarito kita dekat belajar 4 itik unit. Ianya unit keterubah kita dekat madah ke diri dalam bahasa Iban. Unit kedua ungkapan harian dekat dikena kita dalam seharian. Unit ketiga diri sebiliak bahkan ni kita dekat ngangau kita diri sebiliak. Dan engkau unit keempat ianya utai pakai tau ke utai diirup kita. Baiklah semua, untuk unit pertama saya serahkan kepada panel kita iaitu Saudara Isaac. Dipersilakan. Okey, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada kita semua yang berada di dalam Google Meet ini. Jadi, saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Isaac Jaikobi Anak Jaina. Saya berasal dari Serian, Sarawak. Dan saya sekarang semester kelima RBT, Reka Bentuk dan Teknologi. Jadi, unit yang pertama yang akan kita pelajari bagi bahasa asas bahasa Iban hari ini adalah pengenalan diri. Mari kita teruskan lagi ke inti dalam unit yang pertama. Apa yang akan kita faham daripada unit pertama hari ini adalah antaranya mengetahui ayat-ayat yang bersesuaian untuk memperkenalkan diri. Dan yang kedua, memperkenalkan cara bertanya dan menjawab dalam situasi memperkenalkan diri. Jadi kita akan mempelajari sedikit sebanyak tentang apa cara kita boleh gunakan untuk memperkenalkan diri kita dalam bahasa asas bahasa Iban. Okey. Seterusnya kita lihat cara memperkenalkan memperkenalkan diri dalam bahasa Iban. Poin yang kita boleh nampak di sini adalah menggunakan beberapa variasi kata ganti nama diri pertama, yaitu nuan, di, kuah. Kita selalu dengar nuan dan di. Okay? Nuan bermaksud kamu, di pun bermaksud kamu. Jadi kita boleh memanggil orang dengan perkataan nuan atau di dan kuah. Terdapat beberapa cara untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Iban bergantung kepada formality, sama ada secara formal atau tidak formal. Jadi kalau selalunya kita akan menggunakan nuan dalam bahasa tidak formal, secara tidak formal, dan di, yang nuan dan di itu secara tidak formal. Dan kita teruskan lagi dengan contoh ataupun satu situasi yang kita boleh lihat bagi memperkenalkan diri dalam bahasa Iban. Mari kita lihat di sini. Saya akan membentangkan satu pembentangan, tapi ada video sudah telah disediakan. Mari kita sama-sama dengarkan. Baiklah, sekarang ini kita akan melihat contoh perbualan yang melibatkan sesi memperkenalkan diri.
Kebiasaannya, perbualan akan dimulakan dengan menanya kabar dan dilanjutkan dengan memperkenalkan diri. Sebagai contoh kita lihat di sini. Soalan yang pertama, nama berita Nuan atau nama berita bala kita. Nama berita itu adalah apa kabar. Nuan itu merujuk kepada kamu, yaitu orang yang ditanya. Dan dia terus menyatakan nama aku Nelson Lee. Jadi bala kita ini juga merujuk kepada ahli keluarga ataupun orang di sekeliling. Oke, kita pergi ke slide seterusnya bagi cara menjawab, yaitu mana berita aku, bermaksud saya kabar baik, dan gerai magang kami sebele, maksudnya kami semua sehat sejahtera. Gerai magang adalah sehat sejahtera. Dan soalan seterusnya, Nuan datai hari dini, yang bermaksud Nuan kamu datai berasal hari dini dari mana? Nuan datai hari dini kamu berasal dari mana? Oke. Dan boleh dijawab dengan aku datai hari Serato, yang bermaksud saya berasal dari Serato, ataupun mana-mana tempat kamu berasal. Ini adalah kata nama khas. Oke? Kita teruskan lagi dengan contoh lain bagi cara menjawab. Dan di sini kita lihat ada soalan lagi, kita boleh nampak berapa iko kita diri menjadi, yang bermaksud berapa orang kamu adik-beradik. Ya, kita tengok berapa eko yang bermaksud berapa orang, kita diri menjadi maksud kamu adik-beradik. Berapa orang kamu adik-beradik? Dan kita boleh menjawab dengan kami diri menjadi bisi 7 eko. Yang bermaksud kami adik-beradik ada 7 orang. Bisi itu ada. Oke, bermaksud ada. Oke, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Dini Nuan gawat itu. Maksudnya, di manakah kamu bekerja sekarang? Dini bermaksud di manakah. Nuan, kamu, seperti biasa, kamu. Gawa adalah bekerja. Dito bermaksud sekarang. Dini Nuan gawa dito. Oke, kita boleh jawab dengan cara, aku dia tahu kerja nyadi pengajar bahasa sekolah SMK Serato. Yang bermaksud aku dia tahu adalah saya sekarang kerja nyadi pengajar, bekerja sebagai cikgu di sekolah SMK Serato. Bahasa sekolah SMK Serato. Oke, nyadi adalah sebagai, kerja, bekerja. Oke. Dan sampai di sini saja contoh bagi bahasa asas untuk memperkenalkan diri dalam bahasa IBAN. Dan kita teruskan lagi dengan unit kedua. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ezek. Terima kasih di unit yang pertama. Bagaimana kamu semua? Boleh kamu respon? Adakah kamu faham bagaimana cara kita mengenalkan diri dalam bahasa IBAN? Merti kita utai ke lebih terang ke ya tadi? Faham. Yang lain macam mana? Boleh respon sikit? Okey, nanti di hujung program kami akan tanya kamu semua nanti, okey? Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Saudara Ezek di atas pembelajaran unit yang pertama. Jadi kita beralih ke unit kedua. Semua dah ready? Semua sudah bersediakah dekat belajar unit kedua? Kamu semua sudah ready untuk kita belajar unit yang kedua? Ready. Okay. Thank you kepada yang, terima kasih ya ngagai ke udah responnya ya. Kami hargai amat kita udah respon. Kepada panel kita iaitu Saudara Nelson.
Okey, hai. Selamat petang semua. Selamat lemai semua. Nama berita kita orang. Oh, contohnya. Ni kalau dalam bahasa Malaysia adalah selamat petang semua. Apa khabar kamu orang? Okey, saya mengenalkan diri lah. Nama saya Nelson Jambul. Anak boleh segera boleh panggil saya Sir Nelson lah dalam webinar kali ini. Bagi unit yang kedua ni, dia simple je. Saya akan terangkan secara perlahan-lahan macam mana untuk sebutan yang betul dalam memperkenalkan diri ataupun ungkapan harian yang kita akan gunakan selalu lah. Okey, saya berasal dari Betong, Sarawak. Lupa saya malukan. Sekarang semester yang kelima mengambil kos ISMP Reka Bentuk dan Teknologi di Universiti Pendidikan Sultan Idris lah. Okey, saya telah sediakan video pengajaran. Selepas video pengajaran nanti saya akan berinteraksi dengan kalian semua dalam Meet ini ya. Okey, boleh? Alright. Kalau boleh respon boleh. Okey. Okey, mantap. Seterusnya serahkan kepada AJK Technical untuk present video pengajaran. Terima kasih. Selamat lemai, selamat petang semua dan salam sejahtera. So, untuk video kali ini kita akan bersama saya iaitu Nelson. Jadi untuk para peserta yang sudah hadir dalam Google Meet ni, saya ucapkan selamat petang pada semua. Boleh panggil saya Sir Nelson. Sir apa tadi? Sir Nelson. Okey. Dalam unit ni kita akan belajar berkaitan dengan ungkapan harian. Okey. Mari kita sama-sama belajar. Aram, kita sama-sama belajar. Okey. Mari. Okey, dalam unit 2 ni kita akan belajar tentang empat kandungan, iaitu yang pertama adalah bertanya khabar, yang kedua ungkapan selamat bagi pelbagai majlis dan kerajaan, yang ketiga adalah ungkapan mesra, dan yang keempat adalah cara untuk meminta izin sekiranya kita bergerak ke tempat lain. Okey, dalam video ini saya akan terang pada semua peserta untuk dua kandungan, iaitu bertanya khabar dan ungkapan selamat. Manakala dua kandungan lagi saya akan terangkan secara direct dalam Meet nanti. Okey, bolehkah? Boleh semua? Boleh. Okey, mantap. Okey. So, macam biasalah, kata-kata motivasi lah. Saya petik daripada B.B. King, iaitu the beautiful thing about learning is that nobody can take away from you. Okey. Ambil masa, tenangkan diri. Fikir-fikirkanlah. Okey? Alright. Okey, dalam kandungan yang pertama iaitu bertanya khabar. Ayat yang pertama yang saya akan ajar adalah nama berita nuan. Okey, cara untuk menyebutnya adalah nama, itu nama berita nuan. Nuan ni kalau dalam bahasa Malaysia adalah kamu. Okey. Kalau ayat ni dalam bahasa Malaysia adalah apa khabar kamu. Jadi sebutan dalam bahasa Iban adalah nama berita nuan. Okey, semua boleh? Okey, untuk seterusnya adalah nama berita kitab sebiliat. Okey, cara untuk sebutan adalah nama berita, okey. Kitab sebiliat. Okey, untuk sebutan ayat penuhnya adalah nama berita kitab sebiliat. Okey, maksudnya dalam bahasa Malaysia adalah apa khabar kamu sekeluarga. Okey, fahamkah? Tak apa, nanti saya akan terangkan slow-slow okey. Okey, untuk ayat seterusnya adalah nama gagak Nuan Diatuk. Okey, dalam bahasa Malaysia adalah kamu buat apa sekarang? Cara untuk sebutannya adalah nama gagak Nuan Diatuk. Okey, caranya adalah nama gagak Nuan Diatuk. Okey, untuk sebutan ayat penuh adalah nama gagak Nuan Diatuk. Alright. Okey, untuk ayat yang seterusnya adalah lama amai ndak bertemu, gerai Nuan. Okey, maknanya dalam bahasa Malaysia adalah lama sudah tidak berjumpa, sehatkah kamu? Okey, cara untuk sebutan ayat tersebut adalah lama amai. Okey, untuk A itu adalah A. Okey, amai. Okey, endak bertemu. Okey, bertemu, dan gerai itu adalah cara untuk gerai. Okey, seperti biasa nuan lah. Nuan. Okey, untuk sebutan ayat penuh adalah lama amai endak bertemu, gerai nuan. Alright, okey. Semua faham kan? Tak apa, kita belajar slow-slow
Okey. Okey, dan untuk kandungan yang kedua adalah ungkapan selamat. Ungkapan selamat ni penting bagi pelbagai majlis dan juga kerajaan. Contohnya majlis hari jadi, perayaan-perayaan seperti perayaan gawai ataupun kita melawat ke rakan-rakan kita yang berbangsa Iban. So untuk kita fahami dan untuk membalas ucapan mereka, kita perlu faham macam mana. Okey? Boleh? Alright. Okey. Okey, dalam kandungan ni ada saya bahagikan kepada dua, itu ungkapan kerajaan dan juga ungkapan selamat. So, mari kita belajar lagi ya. Okey. Okey, untuk ungkapan kerajaan ni dia lebih pada perayaan, semasa perayaan apa ungkapan yang sesuai kita ucapkan kepada rakan kita yang berbangsa Iban ataupun ketika kita berada di Sarawak khususnya. Okey. Yang pertama adalah dengar baik-baik ya. Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai. Okey, terlampau cepat kan saya cakap. Okey, saya akan terangkan terlebih dulu apakah maksudnya dalam bahasa Malaysia. Dalam bahasa Malaysia maksudnya adalah Selamat Hari Gawai, semoga panjang umur dan sihat walafiat. Okey. Cara untuk sebutannya secara perlahan-lahan saya akan ajar adalah seperti biasa. Selamat Hari Gawai. Gawai. Selamat Hari Gawai. Dan untuk seterusnya ada gayu, gayu, guru, guru, gerai, gerai, nyamai. Okey, setakat ni faham kah? Cara untuk sebutan dia. Selamat Hari Gawai, gayu, guru, gerai, nyamai. Okey. Maksudnya seperti yang saya telah nyatakan tadi adalah Selamat Hari Gawai, semoga panjang umur dan sehat walafiat. Okey. Bagi ayat seterusnya adalah Selamat ngintu Hari Christmas engau tahun baru. Okey, maksudnya dalam bahasa Malaysia adalah selamat menyambut Hari Christmas dan tahun baru. Okey, ungkapan ini sesuai diucapkan pada bulan Disember di mana seperti kita sedia maklum perayaan Christmas disambut pada 25 Disember dan juga tahun baru iaitu kita menyambut perayaan bila tahun tu bertukar tahun. Okey, jadi masyarakat Iban ataupun masyarakat di Sarawak sangat memeriahkan perayaan ini ataupun sambutan ini ya. Okey, cara untuk sebutan secara perlahan-lahan saya akan ajar. Selamat ngintu. Okey, buka bibir tu besar-besar. Ngintu. Okey. Hari Christmas engau. Tahun baru. Okey, untuk sebutannya dah Selamat ngintu Hari Christmas engau tahun baru. Okey. Alright. So untuk ayat yang seterusnya sesuai kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sudah kahwin ataupun baru saja kahwin. Okey, ungkapannya adalah selamat malah pinang keseduai. Okey, maksudnya dalam bahasa Malaysia adalah selamat pengantin baru kepada kamu berdua. Okey, cara untuk sebutannya secara perlahan-lahan saya akan ajar. Okey, dengar baik-baik ya. Selamat melah pinang keseduai. Okey, selamat melah pinang keseduai. Okey, seduai ni bermaksud kamu berdua. Okey? Okey, cikgu akan sebut secara perlahan sedikitlah. Selamat melah pinang keseduai. Okey? Alright. Okey, untuk ayat seterusnya adalah sesuai sekiranya ada rakan kita yang menyambut hari jadi ataupun ulang tahunnya. Okey, cara untuk sebutannya adalah Selamat Hari Pengada. Okey, maksudnya dalam bahasa Malaysia adalah Selamat Hari Lahir. Okey, cara untuk sebutannya secara perlahan-lahan. Selamat Hari Pengada. Selamat Hari Pengada. Okey, untuk sebutan ayatnya adalah Selamat Hari Pengada. Alright. Okey. Dan untuk ayat seterusnya adalah sesuai diungkapkan untuk ungkapan selamat. Maksudnya selamat di sini adalah andai kata kawan kita ada pergi mendapat kerja baru ataupun dia pergi ke tempat lain. So kita beri ucapan yang ringkas tetapi bermakna lah. Okey. Contohnya rakan kita ada pergi bekerja. So ayat yang sesuai dah. Selamat ngerja ke pengawal. Okey, dalam bahasa Malaysia adalah selamat menjalankan tugas.
sebutannya adalah selamat ngereja ke pengawal. Okey, selamat ngereja ke pengawal. Okey, semua boleh? Cakap slow-slow sikit ya. Selamat ngereja ke pengawal. Okey? Sebutan ayat dengan kadar yang lebih laju ataupun lebih cepat adalah selamat ngerja ke pengawal. Okey, intonasi dia mesti ada. Selamat ngerja ke pengawal. Okey, dalam masuk bahasa Malaysia adalah selamat menjalankan tugas. Alright? Okey. So kita balik ke ayat yang seterusnya adalah yang sesuai kita ungkapkan sekiranya ada rakan ataupun sahabat andai kita mendapat pekerjaan baru ataupun dia pergi kerja ataupun dia pergi menjala ikan ataupun pergi ke lautan untuk menangkap ikan, sesuai kita bagi ayat ni, sesuai kita ungkapkan ayat ni, iaitu Arab ke boleh jereki. Okay? Maksudnya apa? Apa tu jereki? Okay, jereki tu kalau dalam bahasa Malaysianya adalah rezeki. Okay? Apa tu tadi? Jereki. Alright? Okay. Maksud ayat ni dalam bahasa Malaysia adalah selamat memperolehi rezeki. Okey, cara untuk sebutannya secara perlahan-lahan. Seakan ajar. Jangan risau kamu orang. Jangan risau. Harap ke. Okey, slow-slow. Sabar. Arab ke boleh jereki. Okey, Arab ke boleh jereki. Okey? Okey, baiklah. So untuk ayat yang seterusnya adalah sesuai kita ungkapkan. Ketika orang tu ada terlibat dalam pertandingan ataupun mana-mana kejohanan, kita ungkapkan Arab kena mujur dalam semua pengawal. Maksudnya di sini adalah semoga berjaya dalam apa jua bidang. Okey? Cara untuk sebutannya secara perlahan-lahan. Seakan ajar. Ikut perkataan. Arab ke nuan mujur dalam semua pengawal. Okey? Arab ke nuan mujur dalam semua pengawal. Okey, untuk ayat yang seterusnya. Seketika keluarga kita ataupun rakan kita dia mau balik pergi satu tempat, kita akan ungkapkan ayat ini, iaitu Arab ke kita sebilia selamat datang ngau pulai. Okey, maksudnya dalam bahasa Malaysia adalah semoga anda sekeluarga selamat pergi dan balik. Alright, jangan risau, saya akan ajar cara untuk sebutan ayat ini. Perkataan demi perkataan, okey? Arab ke kita sebilia. Okey, saya sebut tanda sebilia. Okey, selamat datai. Engkau dia perlu ada tekan sikit. Engkau. Okey, semula engkau pulai ni dalam bahasa Malaysia adalah pulang. Kalau dalam bahasa Iban kami sebut pulai. Okey, untuk ayat yang sebenarnya saya akan cakap dalam nada yang sedikit laju. Harap ke kita sebilik selamat datang engkau pulai. Okey? Okey, rasanya itu saja video pengajaran yang saya akan buat. Dan untuk kandungan yang ketiga keempat saya akan terangkan dalam Meet. Okey, jumpa kamu dalam Meet ya. Okey, bye-bye. Thank you semua. Okey, thank you untuk JK Technical kerana telah present video tu dengan lancar. Okey, balik ke bab yang ketiga dan keempat dalam unit kedua ini. Jadi saya mohon para peserta, saya panggil rakan-rakan lah, sahabat, saudara, saudari sekalian yang dapat on camera, mohon on camera lah. Kita berinteraksi sama-sama lah. Saya mau tengok wajah-wajah riang kamu semua. Walaupun saya faham majoriti kita busy dengan pelbagai tanggungjawab dan komitmen masing-masing, tapi saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadirlah untuk webinar kali ini. Okey, untuk bab yang ketiga ini adalah berkaitan dengan ungkapan mesra. Okey, next slide .
So, apakah yang kita akan belajar lah? Okey, ayatnya cukup simple, cukup ringkas, iaitu bisik ke pasar tadi. Apakah maksud ayat ini? Maksudnya adalah kamu ada ke pasar tadi, kalau dalam bahasa Malaysianya, untuk sebutannya adalah bisik ke pasar tadi. Ini kita sesuai tanya ketika ada saudara mara ataupun rakan-rakan kita, dia mau pergi, kita jumpa di kedai ke apa, bisik ke pasar tadi. Okey. Dan ayat yang seterusnya cukup special, terutamanya yang ada kawan yang dari Sarawak. Boleh je cakap macam ni. Aku sayau kenuan. Okey, dengan intonasi yang lebih sesuai. Aku sayau kenuan. Macam tu Okey, boleh cuba-cuba try Okey, Renya, saya faham sahabat saya ni dari Sabah, dia mau cuba juga nanti. Aku sayau kenuan. Okey. Apakah maksud tu dalam bahasa Malaysia? Maksud tu adalah saya sayang kamu lah. Cuma maknanya lebih bererti lagi sekiranya nada yang sesuai kita gunakan, ungkapkan kepada rakan yang kamu minat lah. Okey, cara untuk sebut tu adalah seperti biasa, aku sayau. Sayau ni bermaksud sayang lah kalau dalam bahasa Iban. Kenuan. Okey. Alright, semua jelas setakat ni? Okey. Kalau jelas mohon respon jelas. Okey, jelas. Alright. Okey. Untuk slide yang seterusnya, okey, thank you Floren. Nanti Floren bolehlah cakap pada rakan-rakan kamu lah ayat-ayat ni Okey, thank you juga kepada rakan-rakan yang lain. Okey. Okey, seterusnya adalah ayat yang sekiranya sesuai kita tanya lah. Ini adalah soalan. Udah makai kita. Okey, kalau slow udah makai kita apa? Apakah maksud tu dalam bahasa Malaysia? Maksudnya adalah sudah makan kamu? Kamu sesuai tanya ni. Contohnya kamu di kawasan Sarawak ataupun di mana-mana lah, kalau ada terjumpa dengan orang Iban ataupun kawan kamu yang fasih bahasa Iban, kamu tanya, udah makai kita wai? Udah makai kita wai? Macam tu. Kalau dalam bahasa Sabah macam mana yuk? Kalau slang dia tu, kamu sudah makan dah? Macam tu contoh macam tu. Okey. Cara untuk sebutan dia, udah makai kita. Udah makai kita wai? Okey. Alright. Okey, seterusnya aduh, banyak yang ayat jiwa-jiwa yang saya letak ya. Okey, ni sesuai lah sekiranya kita berjauhan dengan kawan kita, seorang berada di Sarawak, seorang di Semenanjung, seorang pula di Sabah. Okey, ungkapan yang sesuai kita sebut adalah aku lelengau kenuan. Okey. Intonasi dia slow sikit sebab perasaan rindu kan. Aku lelengau kenuan. Okey. Maksudnya dalam bahasa Malaysia adalah aku rindu kamu lah. Cuma kalau kamu ungkapkan pada orang yang tertentu, mana dia lebih lagi bernilai ayat tu. Okey. Cara untuk sebutannya, okey. Renya fokus Aku lelengau. Lelengau. Maksudnya aku lelengau kenuan. Lelengau ni adalah rindu kalau dalam bahasa Iban lah. Kenuan. Seperti biasalah, nuan tu bermaksudnya kamu. Alright. Okey, next slide. Okey, untuk bab yang terakhir dalam unit 2 ini adalah meminta izin. Contohnya, saya dan Ranya ataupun saya dengan Tirani. Tirani lah, saya ambil contoh Tirani lah. Okey, peserta yang ada ni. Saudari kita Tirani sedang berborak. Jadi, saya mau bergegas ke tempat lain. Jadi, saya perlu meminta izin. Macam mana saya meminta izin dalam bahasa Iban? Okey, alright. Contohnya, saya ada seorang kawan. Saya dengan Isaac meminta izin pergi satu tempat. Okey, ayat yang sesuai adalah amupuk kian kitai. Okey, maksudnya dalam bahasa Malaysia adalah jom bergerak ke sana kita. Okey, jangan risau, saya akan ajar sebutannya secara perlahan-lahan, perkataan demi perkataan. Alright. Okey, sebutannya adalah mupuk kian kitai. Okey, kian itu maksudnya sana. Okey. Alright, dan mungkin sahabat tu boleh jawab. Aumeh tu maksudnya simple je. Baiklah. Okay. Kalau dia rasa dia macam penat, baiklah. Kalau dia semangat, baiklah. Okey. Macam tu. Cara untuk sebutan dia lah aumeh. Okey. Sekali lagi. Aumeh. Okey, thank you. Tirani aumeh. Alright. Okay, thank you for the response. Alright. So next slide. Okay, slide seterusnya. Okey, yang ini kita mengajak dia sekali. Dia lebih kurang dengan ayat yang sebelum ni. Cuma ni lebih tergesa-gesa. Mupuk dulu kami. Ataupun dia betul-betul mau pergi. Masalahnya, contoh, jam dia naik
van tu jam 2:30. Yang dia sesuai ayat ni, masa dia sudah naik van tu. Mupuk dulu kami, slow dia cakap. Sebab sedih kan meninggalkan kawan dia. Mupuk dulu kami, macam tu. Okey, untuk maksudnya dalam bahasa Malaysia adalah kami bergerak dahulu. Okey. Cara untuk sebutannya, mupuk dulu kami. Alright? Okey. Dan ayat yang seterusnya mungkin kawan dia akan jawablah dengan nada yang cukup sedih ataupun rindu bah, lama tak jumpa kan. Ya, okey. Au makanya me lagi madah baru. Dia intonasi dia macam merajuk bah. Au makanya me lagi madah baru. Okey, maksudnya dalam bahasa Malaysia adalah baik. Macam itulah nanti beritahu semula. Cara untuk sebutannya perkataan demi perkataan adalah au bakanya me lagi madah baru. Okey, lagi itu adalah nanti. Okey, madah adalah beritahu, baru itu baru ataupun semula lah, bergantung dengan ayat yang kamu mau buat lah. Okey. Alright. Okey, untuk next slide ada lagi. Okey, tamat. Itu sajalah untuk unit yang kedua. Tapi jangan risau, sebarang video yang kami akan share dalam Meet ni kami akan kongsi link nanti di YouTube. Nanti para peserta yang masih berminat, contohnya untuk mempelajari ayat-ayat baru dalam bahasa Iban, jangan risau, banyak platform yang anda boleh gunakan. Okey, itu saja daripada saya. Jadi yang masih kekal, mohon respon. Thank you. Bolehkah? Okey? Alright. Thank you semua. Thank you. Seterusnya, serahkan kepada saudara penderita kita yang comel. Alright. Okey, thank you semua. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada senesen kita. Ya, kan? Terima kasih guys senesen kita laban dah ngajar kita berunit ketiga tu tadi. Maafkan saya, unit kedua. Ya, unit kedua. Okey, baiklah, kita teruskan sesi pembelajaran. Jom belajar asas bahasa Iban ke unit yang ketiga. Okey, baiklah, untuk unit ketiga ini saya sendiri akan bimbing kita di dalam unit ketiga ini, iaitu kita akan belajar tentang diri sebilik ataupun keluarga. Terlebih dulu saya perkenalkan diri, nama saya Walter Ana Anzam. Saya berasal daripada Debak, Sarawak dan mengambil kos SMP Reka Bentuk dan Teknologi. Baiklah, sudah ada video di situ. Jadi ramai kita belajar. Ya. Okay. Izek. Hai semua, selamat datang ngagai webinar Jom Belajar Asas Bahasa Iban. Nama aku ianya Walter Ana Ansam, dekat ngajar kita semua buat unit ketiga ianya diri sebilik. Selamat datang kepada semua, selamat datang ke webinar kita iaitu Jom Belajar Asas Bahasa Iban. Saya Walter Ana Ansam akan mengajar kamu semua dalam unit ketiga iaitu keluarga. Ya, untuk semua, untuk unit ketiga, kita dekat belajar diri sebilik. Baiklah semua, inilah unit ketiga, kita akan belajar tentang keluarga. Kefahaman yang bakal kamu semua perolehi daripada belajar unit ketiga ini nanti adalah yang pertama, kamu akan mengetahui panggilan yang sesuai yang berkaitan dengan keluarga, saudara mara dan rakan-rakan. Kedua, kamu akan dapat mengenal pasti beza setiap panggilan yang digunakan melalui jadual perbandingan giliran mengikut bahasa, iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Iban. Okey, kamu semua dapat lihat di situ ada gambar, iaitu gambar diri sebilik. Gambar diri sebilik ataupun gambar ahli keluarga. Bah, nama cantik lagi deh. Apa yang kita tunggu? Aram, kita berengkah. Mari kita mula belajar asas bahasa Iban. Okey, pertama sekali kita akan belajar cara kita menyebut istilah yang betul berkaitan dengan keluarga kita sendiri.
Baiklah, kita akan pindah ke slide seterusnya. Okey, baiklah semua, ini merupakan jadual gelaran bagi keluarga terdekat dalam dua bahasa, iaitu bahasa Iban dengan bahasa Malaysia. Baiklah. Okey. Yang pertama, ayah dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Iban, ianya apai. Okey. Apai. Okey. Yang kedua, ibu dalam bahasa Malaysia dan bahasa Iban dia pula indai. Indai. Okey. Dalam yang ketiga iaitu abang atau kakak, dia hampir sama dengan sebutan bahasa Melayu iaitu abang kakak. Ya. Abang tak ke kakak. Seterusnya adik lelaki kita dalam bahasa Iban iaitu madi laki. Cara kita menyebut dia madi laki. Okey. Manakala adik perempuan kita akan panggil dia madi induk. Madi induk. Ya. Dan datuk kita akan panggil dalam bahasa Iban iaitu aki. Aki. Ya. Nenek pula dalam bahasa Iban kita akan panggil ini. Ini. Dalam bahasa Iban ada dua ejaan iaitu I in I K dengan I in I. Mana-mana dua ejaan tu boleh dipakai. Cara sebutan untuk nenek adalah ini dalam bahasa Iban. Ini. Okey, kalau nenek moyang dalam bahasa Iban kita akan panggil dia ini icit. Ini icit. Ya. Dan datuk moyang dalam bahasa Iban kita akan panggil dia aki icit. Aki icit. Ya. Itulah tadi bagaimana cara kita menyebut gelaran bagi keluarga terdekat dalam dua bahasa. Ya, dalam bahasa Iban kita boleh tengok apai, indai, akak, abang, madi laki, madi induk, aki, ini icit, aki icit. Ya, itulah tadi cara kita menyebut gelaran bagi keluarga terdekat dalam bahasa Iban. Baiklah, kita akan beralih ke jadual seterusnya. Baiklah, pada jadual kedua ini kita akan belajar cara sebutan gelaran bagi saudara mara dalam dua bahasa iaitu bahasa Malaysia dengan bahasa Iban. Baiklah, yang pertama iaitu pakcik dalam bahasa Iban iaitu ayah. Okey, ayah ya dalam bahasa Iban. Yang kedua iaitu makcik dalam bahasa Iban ibu. Ya, ibu. Ya, kamu semua jangan salah faham. Ya, ibu dalam bahasa Iban iaitu makcik, bukan ibu. Ya, bukan mak kita. Okey, seterusnya abang ipar atau kakak ipar. Kita boleh panggil keduanya dalam bahasa Iban iaitu ika. Ya, ika. Ya. Seterusnya sepupu. Sepupu dalam bahasa Iban kita akan panggil dia petunggal. Ya, petunggal. Okey. Kalau anak perempuan dalam bahasa Iban ianya anak induk. Anak induk. Okey, kalau anak lelaki pula dalam bahasa Iban kita akan panggil dia anak laki. Anak laki. Baiklah, kalau masih bayi kita akan panggil dia anak mit. Ya, anak mit. Okey. Dan kalau dia kanak-kanak kita akan panggil dia nembiak. Nembiak. Dan di hujung dia anak angkat dalam bahasa Iban kita akan panggil dia anak iru tak ke anak itit dalam bahasa Iban. Anak iru, anak itit. Okey. Baiklah semua, ini adalah jadual yang ketiga. Di sini kita akan
belajar cara menyebut gelaran bagi rakan-rakan dalam dua bahasa, iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Iban. Dan kalau dalam bahasa Malaysia, kawan, dalam bahasa Iban, kaban. Kaban. Okey? Okey. Dalam bahasa Malaysia pula, kawan, teman lelaki ataupun teman wanita, dalam bahasa Iban dia, kita akan panggil dia pangan. Pangan. Ya, pangan ini dalam bahasa Iban, dia tidak semestinya menuju kepada boyfriend, girlfriend, tidak semestinya. Dia juga ditujukan kepada kawan-kawan kita. Okey? Dan terakhir iaitu teman lelaki ataupun teman wanita, iaitu dalam bahasa Iban kita boleh panggil dia sulu. Ya, ini memang khas ditujukan kepada teman lelaki, teman wanita, kamu semua. Ya, kita boleh panggil dalam bahasa Iban sulu macam ni. Bajet mat sulu punya dalam bahasa Malaysia. Cantik sangat saya punya girlfriend. Macam tu. Baiklah, mungkin itu saja untuk kita punya pembelajaran. Baiklah semua, ini merupakan salah satu peribahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Iban. Okey, itu semua jaku sempama ti semampai diguna oleh orang Iban. Ianya bunyi ya bakatu dikelala buah ari langu, dikelala basa ari penyiru, dikelala bangsa ari jaku. Ya, terima kasih semua laban udah minyau pendiang kita, mata kita kena belajar ke jaku asas bahasa Iban baka ke lemah itu. Terima kasih semua. Kita dekat bertemu baru unit keempat tu lagi. Okey, baiklah semua. Itulah tadi daripada saya untuk unit yang ketiga. Bagaimana semua? Kamu okey? Kamu sudah mengerti? Kamu sudah faham apa yang kita pelajar daripada unit pertama sehingga unit ketiga sekarang? Mengerti kita semua? Faham. Mengerti. Nice. Okey, harap ke kita semua boleh belajar lagi asas bahasa Iban tu. Ya, okay. Macam mana dia bukan kaleng-kaleng dia punya bahasa. Ya. Baiklah, kita teruskan ke unit keempat untuk pembelajaran kita pada petang ini. Baiklah, saya terbangkan khas daripada Sabah ya untuk mengajar kita di unit keempat ini iaitu Saudara Renian. Dipersilakan. Hai, selamat petang semua kaban dan saudara-saudara sekalian. Kamu akan bersama saya dalam unit keempat ini. Dan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama Ranier Saibun, SMP Reka Bentuk dan Teknologi dari semester 5 dan di Upsilah. Dan saya berbangsa Dusun Murut, tapi saya suka ataupun minat belajar bahasa baru yaitu bahasa Iban. Itulah saya hadir dan datang di sini pada hari ini untuk bersama-sama dengan kamu lah belajar dan mengajar. Oleh itu tanpa kita membuang waktu, masa dan menit, mari kita pelajari video yang akan ditayangkan oleh saudara kita yaitu Isaac. Dengan itu mari kita persilakan dan mempelajari bersama-sama. Salam sejahtera kepada peserta webinar yang hadir pada hari ini. Anda akan bersama dengan saya dalam mempelajari unit 4 ini tentang makanan dan minuman, yang dimana makanan dan minuman dalam bahasa Iban dikenali sebagai pemakai engau utai ti dirup, yang bermaksud makanan dan minuman. Pada unit ini, peserta akan mengenali jenis-jenis makanan serta minuman yang berkaitan dengan kaum Iban serta gelaran yang betul bagi setiap jenis tersebut. Oke, kita beralih kepada jenis masakan yang pertama adalah pansuh.
yang dimana sejenis makanan yang dimasak menggunakan buluh ataupun bambu. Dalam buluh tersebut, makanan seperti ikan, binatang, daging, maupun sayur-sayuran mengikut menu yang telah kita pilih. Dan yang ketiga pula, bahan-bahan yang digunakan untuk menyediakan masakan pansu ini adalah seperti berikut: daging ayam, ikan, dan lain-lainnya mengikut menu apa yang akan kita masak menggunakan pansu inilah. Dan yang ketiga pula, garam dan penambah perisa turut digunakan. Dan serai dan bulu, ini adalah bahan-bahan tersebut. Dan kita boleh lihat di sini adalah jenis masakan pansu yang telah siap dimasak. Seperti dalam gambar inilah kita boleh lihat. Cara menyediakan masakan pansu adalah seperti berikut: bersihkan daging, ikan, binatang yang hendak dimasak agar tidak terdapat kotoran yang boleh menyebabkan kita terjejas kesehatan. Dan yang kedua, masukkan garam, serai, dan penambah perisa. Seterusnya, gaulkan kesemuanya. Dan yang keempat, masukkan air secukupnya ke dalam bulu tersebut. Dan masukkan campuran daging ikan binatang tadi. Dan bakar bulu tersebut di atas punggung api sehingga ia masak. Dan kita boleh lihatlah gambar di bawah menunjukkan teknik penyediaan pansu tersebut seperti ini. Ini adalah gambar masakan pansu tersebut yang telah disediakan di sinilah. Jenis masakan yang seterusnya adalah lempis yang perlu kita ketahui lah. Yang pertama, sejenis makanan yang dibungkus menggunakan daun seperti daun pisang dan sebagainya. Antara bahan yang sesuai dibungkus menggunakan daun tersebut ialah ikan, udang, ataupun sayur-sayuran. Di mana kalau kita membungkus menggunakan daun pisang, yang ikan telah kita bungkuslah menggunakan daun pisang tersebut boleh menyebabkan selera makan kita meningkat karena aroma daun pisang tersebut melekat pada ikan dan boleh menyebabkan selera makan kita meningkat. Dan gambar di bawah menunjukkan contoh makanan yang dibungkus atau dikenali sebagai lempis. Ini adalah di sini menu dia menggunakan udang dan dibungkus menggunakan daun pisang. Ini adalah gambar tersebut. Seterusnya kita akan mengetahui bahan-bahan yang digunakan seperti ikan, udang, sayur-sayuran mengikut menu apa yang telah kita tetapkan lah. Dan garam dan penambah perisa wajib ada. Daun seperti daun pisang dan sebagainya yang boleh digunakan lah dalam membungkus menu yang telah kita pilih tersebut. Cara-cara penyediaan lempis adalah seperti berikut: bersihkan ikan, udang atau sayur-sayuran tersebut agar tidak terdapat kotoran ataupun yang boleh menyebabkan kesehatan kita terjejas apabila kita memakannya ketika ia masak. Dan yang kedua, potong ikan tersebut sekiranya size ikan terlampau besar. Ini adalah mengikut size apa yang kita pilih lah, yang sesuai lah untuk boleh dibungkus menggunakan daun tersebut yang sesuai, size yang sesuai yang kita potong. Dan gaulkan dengan garam dan penambah perisa secukup rasa. Dan bungkuskan dengan daun pisang dan ikat bungkusan tersebut dengan kemas agar peranca ataupun perisa yang telah kita masukkan ke dalam bungkusan tersebut tidak keluar dan tidak keluarlah daripada tersebut. Dan bakar di atas api dan perlu diterbalikkan agar ia masak dengan sempurna. Dan masakan yang seterusnya ataupun makanan yang seterusnya yang perlu kita ketahui prosesnya adalah salai, yang dimana ialah makanan yang disalai menggunakan asap api. Makanan ini terkenal dalam masyarakat dahulu pada zaman nenek moyang kita karena ia tahan lama dan boleh dibawa dalam perjalanan yang jauh. Misalnya, semasa berburu di dalam hutan, mangsa buruan akan disalai terlebih dahulu untuk menjadikan ia tahan lama agar boleh dibawa pulai.
pulai ini dalam bahasa Iban ataupun ini dalam bahasa Iban apabila kita translate dalam bahasa Melayu, ia bermakna pulang ataupun balik ke rumah dalam perjalanan yang lama. Seterusnya, gambar di bawah menunjukkan proses serta teknik dalam menyalai makanan tersebut. Di sini adalah yang telah disalai ataupun daging yang telah disalai yang telah kita buru tadi dan kita salai di sinilah. Oke, jenis masakan yang seterusnya adalah tumpi, yang dimana merupakan makanan yang diperbuat daripada tepung sagu, berbentuk leper seperti roti canai dan manis rasanya apabila kita memakannya. Lebih enak dimakan ketika masih panas. Ya memang betul, mesti ia panas baru makanan tersebut kita boleh nikmati dengan baiklah apabila dia panas. Apabila dia sejuk, rasanya kurang apabila dimakan. Dan gambar di bawah boleh menunjukkan salah satu contoh tumpi tersebut. Adalah seperti ini. Ini adalah tumpi yang berbentuk leper seperti roti canai. Inilah makanan tumpi tersebut yang telah kita masak. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah seperti berikut. Tepung sagu, minyak masak, gula, cara-cara penyediaan tumpi. Oke. Basahkan tepung sagu, panaskan sedikit minyak masak atas kuali, taburkan campuran tepung sagu tadi dalam kuali. Kita perlu taburkanlah campuran tepung sagu tadi dalam kuali tersebut. Dan seterusnya, tutup kuali tersebut menggunakan penutup selama 5 menit. Dan taburkan sedikit gula dan tutup semula selama 5 menit. Oke, semua kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran dan pembelajaran ini. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih atas segala perhatian ataupun komitmen ataupun kerjasama yang diberikan oleh peserta. Oleh itu, sampai di sini saja. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang mendengar. Saya bersyukur karena dapat share ilmu berkaitan dengan makanan dan minuman ini. Oleh itu, saya serahkan dan kembalikan kepada moderator kita yang comel, yaitu Waltawi. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Ranyan, ya, diterbangkan khas daripada negeri di bawah bayu. Ya, okey, baiklah. Bagaimana semua? Kamu sudah belajar daripada unit pertama sehingga unit keempat. Ada rasa okey? Bisi berasa nyamai wai. Bakini belajar jaku bahasa Iban. Cuba respon sikit. Nyamai ke udah? Okey, thank you kepada rakan-rakan kita yang telah respon. Yes, diharapkan agar apa yang kamu belajar pada hari ini kamu gunalah untuk kamu bercakap, berbual dengan rakan daripada Sarawak ataupun rakan sesama kamu. Ya, belajar sama belajar kita. Okey, baiklah. Kita teruskan sesi kita ke sesi soal jawab. Sekiranya para peserta ada sebarang persoalan, para peserta boleh menaip di chat box ataupun membuka mic untuk menanyakan soalan. Ya, dipersilakan sekiranya ada sebarang persoalan. Apa yang kamu mau sebut? Tanya, apa yang kamu mau sebut? Nanti kami translate. Jenis-jenis makanan kah?
Ya, kalau okay, Florence. Okay, thank you. Soalan dia adalah kalau nak kata sayang dekat keluarga juga guna sayau kah? Ah ya, betul. Sesuai juga tuh sayau tuh. Tak semestinya kita fokus untuk kekasih kita. Kita juga boleh ungkapkan perkataan sayau tu kepada mana-mana rakan kita. Yang best friend forever pun boleh juga. Dengan intonasi yang berbeza lah. Aku sayau kenuan macam tu. Sambil berpelukan. Kalau perempuan sambil berpelukan sebut ungkapan macam tu. Aku sayau kenuan. Kalau rasa rindu ungkapkan. Aku lelengau kenuan. Macam tu contohnya. Okay, Floren? So, kalau Floren boleh on mic, bolehlah berinteraksi. Saya mau dengar intonasi yang Floren belajar daripada bab 4 unit yang kita telah bentang tadi. Okay? Alright. Sama-sama, Floren. Okay. Saudara Lokman, kita apa maksud dikala buah hari langgu, dikala basah hari penyiru, dikala bangsa hari Yakub. Okey, saya terangkan yang saya faham lah, nanti pengajar kita Rolin boleh terangkan secara lebih detail. Yang saya faham berdasarkan tu dia adalah peribahasa kalau dalam bahasa Iban. Dikala buah dari langgu, dia macam maksudnya buah itu dikenali daripada langgu tu. Kalau tak silap saya macam benih dia macam tu lah. Dikala basah dari penyiru. Dikala basah tu adalah kita tahu dia hormat berdasarkan sikap kasih sayang dia tu. Dan dikala bangsa dari Yakub adalah suatu bangsa tersebut dikenali daripada ayat yang dia guna. Contoh orang Sabah, orang Murut, dia orang kenali orang Murut tu daripada bahasa Murut yang orang kenal. Contoh kita kenali rakan kita dari Sabah, kita tahu logat yang dia guna tu. Ada slang Sabah lah dia ni. Contoh dari Kelantan, oh ada slang Kelantan macam tu. Demo ada orang cakap macam tu. Okay, thank you. Okay, pengajar kita pun cakap tepat. Okay, thank you. Alright. Okay, ada lagi yang mana-mana yang kamu rasa kamu mau ucapkan pada rakan-rakan kita, tapi saya fikir macam mana ayat yang sesuai macam ni. Boleh tanya. Sebab nanti kami akan share juga video macam mana. Alright. Pengajar Febra dari APG boleh tanya. Oh wow, padu-padu APG pun ada juga. Okay, boleh juga. Kalau ada yang perempuan. Okey, daripada Tirani Joseph. Okey. Tak apa, Q&A kita ni berbentuk santai-santai. Perempuan mana boleh salah? Okey, kalau saya jawab dalam bahasa Iban, kamu ajar saya dalam bahasa Bidayuh nanti ya. Boleh ya? Okey, perempuan ni kalau dalam bahasa Iban adalah Indo. Kalau lebih sopan adalah orang Indo. Seperti yang saudara kita mention. Indo tak kalau salah. Okey. Orang Indo ni kalau salah maksudnya. Orang Indo ni kalau salah macam tu lah. Okay, alright. Okay, Tirani faham setakat ni? Okay, jangan pula guna perkataan tu selalu sebab kurang sesuai lah, takut ni nanti. Kalau sedang macam mana bertundi dalam bahasa Malaysia bergurau. Kalau bergurau boleh lagi lah guna perkataan tu. Okay, alright. Okay, yang lain ada lagi soalan? Ya, betul, Floren. Soalan dia adalah, boleh saya tanya maksud pengawal, bidang ataupun tugas kan? Ya, betul, Floren. Pengawal itu adalah bidang ataupun tugas yang kamu sedang buat sekarang lah, contoh ya. Contoh kerja pun boleh juga tu. Kerja. Contoh pengawal, aku bersekolahnya jadi kerani. Maksudnya di sini tugas ataupun kerja saya di sekolah itu adalah sebagai kerani. Macam itulah. Alright. Okay. Okey, daripada Nurul Izzati, macam mana membezakan ayat bahasa Ibunda Sarawak dan bahasa Iban? Okey, saya terangkan secara ringkaslah. Di Sarawak ni, bahasa Ibundanya seperti saya tahu lah, di Malaysia adalah bahasa Ibundanya bahasa Malaysia. Begitu juga dengan Sarawak. Cuma di Sarawak ni, sebagaimana negeri lain cukup unik dengan budaya dan kaumnya masing-masing. Kalau saya nyatakan berapa bilangan kaum di Sarawak ni, memang saya rasa ada yang saya termiss sebab terlampau banyak. Setiap kaum tu ada bahasa-bahasanya tersendiri. Ya. Okey? Alright. Cuma secara umumnya bahasa yang paling selalu digunakan di Sarawak adalah bahasa Melayu Sarawak yang kita macam ya. Lepas tu
bahasa Iban. Mandarin pun ada juga. Yang jangan pelik lah. Cuma kalau kamu pergi ke kedai Cina ataupun kedai Melayu di Sarawak, dia orang fasih bahasa Iban. Macam tu, okey? Ya, dia orang walaupun pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, pelbagai agama, tetapi uniknya mereka boleh berkumpul sama-sama. Contohnya saya dan kawan saya yang berbangsa Melayu ataupun Melanau, dia orang cakap bahasa Melayu Sarawak, Kamek kita. Contoh apa khabar kita tek? Pergi mana kita tu? Maksudnya dalam bahasa Malaysia adalah apa khabar kamu orang? Pergi mana? Jadi biasanya saya akan jawab dalam bahasa Iban sebab saya tahu rakan saya tu pandai bahasa Iban. Dia mahir, cuma dia mau kelakar dalam bahasa Melayu Sarawak. Macam ya, kelakar ni adalah mau bercakap dalam bahasa Melayu Sarawak lah. Kalau dalam itulah. Okey, alright. Okey, ada jelas ke tu, saudara? Saudara Lokman, okey. Siapa tadi? Saudari Izati. Okey, alright. Okey. Ada lagi soalan lain? Okey, ya. Cari awek tu, awek. Itu biasa pasar. Awek, macam tu. Kalau mau kelakar ya bahasa Melayu Sarawak, boleh juga kelak kita buat satu lagi webinar, jom belajar bahasa Melayu Sarawak. Cuma part dia kami kurang fasih lah. Yang saya maksudkan itu, kalau mau belajar bahasa Melayu Sarawak, nanti kita akan buat satu webinar lagi. Tetapi masa tu mungkin berbeza juga siapa panel dia sebab saya pun kurang fasih juga dengan bahasa Melayu Sarawak. Tapi saya dalam proses untuk belajar juga seperti kamu orang semua. Okay? So, stay tune, jangan pernah putus asa. Yang paling minat untuk belajar bahasa baru, teruskan belajar. Okay? Karena hidup ini adalah satu proses kita mempelajari satu-satu yang baru. Alright? Okay, yang lain ada lagi soalan? Ya. Okey, soalan dia nak tanya, kenapa ada setengah negeri macam Seratok lain dialek Iban dia macam Iban Kenawit? Ya, kalau kita pergi ke Sibu ada lebih pekat lagi dia punya bahasa Iban. Mungkin saya tidak dapat terangkat secara detail sebab ilmu saya pun kurang. Mungkin disebabkan diorang walaupun diorang bangsa Iban, tetapi lokasi mereka berbeza, mereka berjauh-jauhan. Sebab kita tahu pada zaman dulu Iban ni gemar duduk di kawasan-kawasan pedalaman, ada di kawasan bukit ataupun ada yang berdekatan dengan sungai, macam tu. Alright. Ini yang lain. Okey, untuk link kehadiran dia akan diberikan nanti di ruangan chat, jangan risau, stay tune. Saya buka sesi ini untuk Q&A sebelum kita buat sesi bergambar. Alright. Kerana saudara menderita kita ada masalah lain tadi. Dia di kawasan sana ada blackout. So, saya take over lah kerja dia. Okay. Saya akan bagi masa untuk jam 4 lah untuk sesi Q&A ni. Kalau ada rakan-rakan yang ingin menanyakan soalan, amat-amat dihalu-halukan. Kami akan sedia membantu menjawab mana yang kami rasa kami boleh jawab. Kalau yang kami kurang fasih, kami akan jawab pada masa akan datang lah. Selepas merujuk pada yang lebih pakar. Okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, thank you semua. Alright, untuk sesi webinar kita ni sudah sampai ke penghujungnya. Marilah kita sama-sama membuka kamera masing-masing untuk sesi seterusnya, itu sesi bergambar. Mohon kerjasama semua sekiranya dapat menggunakan background yang kami telah beri di grup tadi. Mohon guna, sekiranya tidak dapat, tidak mengapa juga. Dan serahkan kembali sesi seterusnya kepada AJK PDI kita ataupun AJK Technical untuk sesi bergambar. Okey, kita akan ambil gambar dalam 3 position. Alright. Okey. AJK PDI ready? Okey, semua. Kejap. Tunggu semua. Hai semua, saya kembali lagi. Sorry. Tadi ada masalah blackout. Ya, sorry ya.
nakaraan ko menua kami itu. Dia smile. Oke, selamat semua on camera. Ini sebagai kenangan kita semua setelah kamu semua belajar bahasa Iban. Oke, semua on camera, oke, sebagai kenangan kita. Oke, mari kita sama-sama buat action. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ada lagi? Satu kali last. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada unit media dan publicity untuk sesi fotografi sebentar tadi. Baiklah, dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah webinar kita pada petang ini. Diingatkan kepada semua para peserta, anda diminta untuk mengisi link kehadiran yang telah diberikan di ruangan chat. Tujuan pengisian link kehadiran adalah untuk memberikan ECJ kepada para peserta. Majlis mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadirkan diri ke dalam program ini. Majlis juga menitipkan ribuan terima kasih kepada ahli jawatankuasa yang telah terlibat secara langsung dan atau tidak langsung dalam menjayakan webinar pada petang ini. Izinkan saya untuk berperibahasa dalam bahasa Iban. Dikelala buah ari langu, dikelala basah ari penyiru, dikelala bangsa ari jaku. Artinya dikenali buah dari bunganya, dikenali bangsa dari bahasanya. Sekian, terima kasih. Kepada seluruh warga UPSI, untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan geni.